Hello guys, welcome back to my channel Nazmi Share. So hari ni Nazmi nak react tentang seorang tiktokers lagi, iaitu tiktokers wanita iaitu Kate Day. Sebab Kate Day ni cerita dia memang Nazmi memang minat gila lah cerita yang dia bawa daripada cerita seram sekolah ke apa ke. So let's start it. Okay, let's go. Untuk malam ni, Kak Dia nak ceritakan satu kisah seram yang terjadi dekat kampung kawan Kak Dia. Kisah ni berlaku pada sekitar awal tahun 20-an yang mana menjadi satu misteri tentang kehilangan seorang budak lelaki. Kejadian ni bermula pada waktu tengah hari di mana seorang budak lelaki ni sedang bermain basikal bersorangan tanpa pengawasan ibu dan ayah mereka sebab budak ni bermain di halaman sahaja. Waktu pun dah nak masuk petang, mak budak ni pergi ke hadapan untuk panggil anak dia masuk. Tetapi anak dia tak ada kat depan. Jadi mak dia ni fikir mungkin anak dia ni pergi ke rumah jiran-jiran dan mungkin bermain dengan kawan-kawan sekampung. Jadi mak budak ni... Tapi seram pula dia punya caption. Sebab apa ni, misteri kehilangan budak lelaki. Kadang-kadang betul lah orang tua kata kita tak boleh main waktu dah senja-senja. Sebab benda-benda ni lah, sebab senja-senja kan waktu-waktu orang kata makhluk selain kita iaitu jin suka merayau-rayau ketika nak ikat ingat waktu senja, yang bahaya lah. Tapi banyaklah kes berkenaan dengan hilang budak time waktu senja, banyak. Tunggu sampai senja. Tapi waktu senja pun dah berlalu, anak dia masih tak kelihatan. Jadi waktu ni mak dia dah mula risau dan mak ayah dia ni pergi mencari serata kampung tapi semua tak nampak anak dia. Waktu ni dah kecoh satu kampung tentang kehilangan budak dan operasi mencari budak lelaki tu dilakukan sepanjang malam. Tapi budak ni masih tak dijumpai. Keesokan hari, mak ayah budak ni buat report polis sebab berkemungkinan budak ni kena colik ataupun disorok. Orang kampung pun dah mula buat solat hajat untuk memudahkan proses untuk cari budak ni. Dan cerita ni kan, dia macam cerita kena tangkap dengan bunian ni, dia banyak macam yang aku pernah dengar tu, cerita tentang orang yang hilang dekat Bukit Broga tu. Nasib baik dapat jumpa balik sebab time tu diceritakan lah masa kat Bukit Broga tu dia rasa dia pergi ni kot, dia pergi hiking, lepas tu dia hilang time dekat-dekat waktu senja. Lepas tu dia jumpa selepas 3 hari ke atau seminggu lepas tu baru dapat dijumpai. Tapi masa seram lah cerita tu lah. Sangat bahaya. malam hari yang kedua ni, mak kepada budak lelaki yang hilang tu ada mimpi sesuatu yang mana dalam mimpi tu anak dia meminta tolong dan ada suara berkata dekat mak dia, teruskan mencari, jangan putus asa. Untuk mimpi yang mak dia dapat ni memberikan harapan yang mana anak dia masih hidup dan usaha-usaha pencarian tak berhenti sampai... Tapi betul lah doa-doa mak kan. Kalau kita doa-doa mak ni makbul lah. Kalau mak tu jenis macam ada kata, mak ni sifat dia kalau dia sayangkan anak, dia akan sayang sebetul-betul sayang. Dia tak akan biarkan kasih terluka walaupun sedikit pun darah. Biarlah dia terluka tapi anak dia jangan. Itulah mak. Tapi memang banyaklah pengorbanan mak kita kan. Kalau kita tengok sendiri pun kita tak mampu bayar lah. Saya cerita tak mampu nak bayar. Lah malam yang ketiga, sewaktu malam mak dia ni solat hajat, mak dia terdengar ada bunyi tangisan dekat bilik anak dia yang hilang ni. Perlahan-lahan mak dia datang ke bilik tu, buka lampu dan mencari suara tangisan tersebut. Rupanya suara tangisan tersebut datang daripada bawah katil dan budak yang hilang ni ada dekat bawah katil sedang menangis. Mak dia ni menjerit bersyukur dan reaksi anak dia ni sangat terkejut sewaktu nampak mak dia. Anak dia ni pun keluar daripada katil dan peluk mak dia. Tetapi anehnya, anak dia ni tak boleh bertutur lancar. Dan perlakuan anak dia ni seperti budak yang ada masalah kecacatan otak atau dipanggil terencat. Dan budak ni hanya ingat mak ayah dia sahaja tapi tak ingat adik-adik dia yang lain. Seram tak? Tapi banyak lah kalau nak ikat cerita kena tentang pasal kes kena tangkap bunian ataupun berkahwin orang, ada setengah orang kahwin dengan bunian. Yang banyak tau. Dulu pun kalau mak ayah aku pun pernah cerita juga pasal ada kawan dia tu pernah jugalah kena dia hilang dekat Gunung Ledang. Cerita betul. Dia hilang Gunung Ledang.
Last sekali dia terjumpa seorang bunian ni, dan dia terus nak bunda tu ajak dia kahwin, dan dia terima. Tapi dia jadi macam orang kata meroyan lah. Sebab kan yelah mak dah restu kan, so meroyan lah. Jadi dia macam tak betul. Sampailah sekarang. Seramnya, ya Allah. Harap dijauhkan daripada benda-benda tadi. Banyak kali mak dia tanya apa yang berlaku sebenarnya. Tapi anak dia tak dapat jawab sebab anak dia tak ingat apa-apa dan anak dia pun dah macam orang tak betul. Budak ni pun dah dijumpakan dengan seorang ustaz dan ustaz ni kata budak ni kemungkinan dah disuruh oleh makhluk bunian yang mana berkemungkinan budak ni mengikut makhluk tersebut pergi ke rumahnya dan makan makanan yang diberikan oleh makhluk tu. Dan mungkin ada perjanjian antara diorang dan berkemungkinan budak ni menolak perjanjian tersebut dan sebab tu mungkin budak ni dihantar balik ke alam nyata tetapi dengan keadaan mental yang rosak. Mimpi yang Seram. Sumpah seram. Itulah bahayanya kalau kita buat perjanjian dengan benda-benda ni, sebab dia akan tuntut. Sebab apa ni, dulu aku pernah dengar cerita pasal yang broga tu kan, yang budak yang hilang kat broga tu. Dia cakap kalaulah dia terima untuk kahwin dengan orang bunian tu, dia akan kekal abadi kat situ, tak akan keluar. Dan sekiranya dia menolak, dia akan balik ke alam nyata lah. Tapi dia buat decide dia balik ke alam nyata. Sebab masa tu dia ceritakan macam mana dia dapat jumpa balik jalan. Time tu dia diceritakan terdapat seekor ular yang jatuh atas badan dia dan berkata, ikutlah cahaya matahari. Maksudnya kalau matahari tu, kau nampak matahari, ikut cahaya matahari sampailah jumpa pintu keluar. So sampai di sini sajalah lecture saya. Okay, bye.